Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sahibi hadzal kitab al-mubarak wa ila al-awliya wal asfiya wal ulama wa jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillah wa lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-puan, sidang penonton, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan guru, para asatizah yang mendengar semua, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi pengajian tafsir Al-Jalalain kita pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk kita meneruskannya sehingga kita khatam insya-Allah. Baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kita telah selesai pada pertemuan kita sebelum ini dalam menghuraikan tentang tafsir bagi surah Al-Fatihah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi tentang tafsir surah yang berikutnya setelah surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah. Dan kita telah sebutkan sebelum ini bahawasanya surah Al-Baqarah ini adalah surah yang dimulakan penulisannya oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan surah Al-Fatihah yang sebelum ini itu ialah tafsiran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahalli. Kerana Al-Imam Al-Mahalli menulis tafsir Al-Jalalain ini, Jalalain kerana Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Al-Mahalli menulis bermula daripada surah Al-Kahfi sehingga habis surah An-Nas, kemudian dimulakan pula dengan surah Al-Baqarah, kemudian beberapa ayat daripada surah Al-Fatihah dan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Imam Al-Mahalli tidak sempat untuk menghabiskan penulisan tafsirnya dan beliau wafat. Dan tafsir ini disambung penulisannya oleh seorang ulama yang sangat besar, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Rahman As-Suyuti, yang menulis tafsir bermula daripada surah Al-Baqarah dan menghazafkan tafsir Al-Imam Al-Mahalli pada surah Al-Baqarah. Oleh sebab itu, surah Al-Baqarah, tafsiran Al-Imam Al-Mahalli tidak disebutkan dalam nuskah-nuskah yang matbu' lah. Tidak disebutkan tafsir Al-Imam Al-Mahalli pada surah Al-Baqarah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mula membaca tafsir surah Al-Baqarah yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah wa radiya anhu wa ardah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum syaikhina fid darain amin. Suratul Baqarah madaniyatun 206 atau 87 ayatan. Baik. Jadi surah Al-Baqarah ialah dinamakan nama surah ini dengan namanya surah Al-Baqarah. Dan apakah maksud surah? Surah itu diambil daripada perkataan sur, surnya maksudnya pagar. Kemudian surah itu bermaksud beberapa ayat-ayat yang ada awal dan akhirnya yang membentuk satu surah. Dan Al-Baqarah ialah nama yang diberi kepada surah ini
Dan nama itu disebutkan oleh Nabi SAW ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya Nabi SAW menyebutkan man qara'al ayatain fi akhir suratil Baqarah kafatah. Ya, sesiapa yang membaca dua ayat pada akhir surah Al-Baqarah maka akan mencukupi untuk dia. Sebab itu dua ayat terakhir amanah Rasul sampai habis tu kita jadikan sebagai wirid. Ya, wirid lepas sembahyang, wirid sebelum tidur dan sebagainya. Ya, kerana Nabi kata kafatah, dia akan mencukupinya daripada perkara yang dapat memudaratkannya. Sebab itu kita baca amanah Rasul sehingga habis kerana hadis ini. Jadi nama suratul Baqarah itu diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mengapakah? Apakah apa signifikan? Apakah munasabah diberikan nama surah ini dengan nama Al-Baqarah? Al-Baqarah maksud dia lembu betina. Kerana disebutkan dalam surah ini satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan Bani Israel yang tidak mahu untuk menyembelih Al-Baqarah dengan memberikan pelbagai alasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu berkait dengan satu ayat, ataupun sekumpulan ayat, satu kisah dalam surah Al-Baqarah yang menyebut berkaitan dengan lembu betina yang tidak mahu disembelih oleh Bani Israel. Dan jika kita melihat kepada surah ini, ya, surah ini dua juzuk, bermula dengan sayaku, dua juzuk, kemudian sampai tiga juzuk setengah surah ini. Ya, juzuk yang pertama banyak menyebut berkaitan dengan yang pertamanya kalau dibahagi oleh Syekh Dr. Muhammad Abdul Darras, ya, kata beliau, surah ini dibahagikan mengikut beberapa pembahagian. Pembahagian yang pertama, ya, surah ini menceritakan pada ayat pertama sehingga ayat ke-20 berkaitan dengan Al-Quran. Ya, yang pertama disebutkan tentang sifat Al-Quran. Ya, ada dua sifat Al-Quran yang disebutkan atau tiga sifat Al-Quran yang disebutkan di permulaan surah. Kemudian disebutkan tentang tiga interaksi manusia terhadap Al-Quran. Ya, apabila disebutkan sifat Al-Quran, kemudian reaksi manusia daripada Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama muttaqin, yang kedua kafirin, yang ketiga munafiqin. Itu sehingga ayat ke-20. Kemudian kata Al-Syekh Muhammad Abdul Darras, ya, setelah ayat ke-20, ayat ke-1, ya ayuhan nas wa'budu, itu adalah permulaan Allah Subhanahu wa taala ingin berinteraksi dengan semua manusia. Ya ayuhan nas wa'budu, beribadahlah kamu, ya, kepada Tuhan kamu. Itu permulaan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diteruskan surah ini dengan menceritakan beberapa kisah-kisah yang dimulakan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan kisah-kisah Bani Israel. Dan kemudian pada juzuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memfokuskan berkaitan dengan pensyariatan hukum syarak. Ya, jadi surah ini kita mungkin boleh bahagikan yang mengikut Syekh Muhammad Abdul Darras kepada yang disebutkan muqaddimah tentang Al-Quran, ya, kemudian tentang hal ehwal manusia yang Allah SWT seru manusia supaya beribadat kepada Allah, ya, dan juga beberapa kisah-kisah para nabi. Kemudian perkara kedua yang penting yang disebut dalam surah ini sebahagian besar, bahagian kedua ialah berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Ya, hukum yang berkaitan dengan puasa, hukum yang berkaitan dengan riba, hukum yang berkaitan dengan berjual beli, hukum yang berkaitan dengan perkahwinan dan sebagainya. Jadi insya-Allah semua perkara itu yang kita akan cuba untuk membacanya, mengkajinya, ya, daripada kitab tafsir Al-Jalalain insya-Allah. Baik. Jadi surah Al-Baqarah ini madaniyah, bermaksud surah ini diturunkan selepas hijrah. Ya, mengikut pendapat yang rajih yang mengatakan maksud madaniyah ialah surah yang diturunkan selepas hijrah walaupun bukan diturunkan di Madinah. Ya, kerana ada surah ini yang diturunkan di Mekah, ya, ketika Hajjatul Wada. Baik.
Jadi surah ini ialah surah Madaniyah dan juga ialah surah yang pertama diturunkan di Madinah. Surah Al-Baqarah ialah surah yang pertama diturunkan di Madinah. Sebab itu para sahabat di kalangan Ansar diberi gelaran oleh baginda Nabi SAW sebagai ahlu suratil Baqarah, sebagai ahli ataupun orang yang berkeahlian dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana orang Ansar ini mula-mula sekali surah yang turun kepada dia ialah surah Al-Baqarah. Jadi seolah-olah surah Al-Baqarah ini ialah surah yang pertama yang ditujukan kepada mereka di kalangan orang Ansar. Jadi mereka sangat gembira dengan gelaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW itu ialah ahli suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mempunyai banyak fadilat-fadilat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu sebagai perkuburan. Sesungguhnya syaitan tidak akan masuk dalam rumah yang membaca padanya surah Al-Baqarah. Kerana itu surah Al-Baqarah dijadikan sebagai ruqyah syar'iyah. Baik, insya-Allah kita akan masuk pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim kita telah sebutkan dalam surah Al-Fatihah yang sebelum ini. Cuma Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dalam surah Al-Fatihah dan disebutkan di permulaan semua surah kecuali surah Bara'ah. Surah Bara'ah tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan itu yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Dan itu ialah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim dibaca di permulaan setiap surah dan merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tetapi mengikut pendapat mazhab Maliki, tidak surah Bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim juga tidak dibaca di permulaan surah. Sehingga kata Al-Imam Musawi, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum permulaan Al-Fatihah ini hukumnya makruh lagi mengikut mazhab Maliki. Apapun kita mengikut pendapat mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, bahawasanya membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya sunat kerana ia dibaca di permulaan setiap surah. Alif Lam Mim. Qala al-musannif rahimahullah, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Jadi kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, maksud Alif Lam Mim itu ialah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang terlebih mengetahui dengan maknanya dengan perkara itu. Dengan zalika, ai zalika al-mazkur, Alif Lam Mim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui tentang makna bagi Alif Lam Mim. Baik, Alif Lam Mim ini disebut oleh para ulama sebagai al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus atau terpotong-potong. Dan huruf yang muqatta'ah ni perbahasan dia sangat panjang. Dan huruf muqatta'ah ini dijadikan sebagai pembuka bagi beberapa surah dalam Al-Quran. Ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Ha Mim, ada Ha Mim Ain Sin Qaf, ada Kaf Ha Ya Ain Sad dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih hanya 14 sahaja huruf untuk menjadi huruf muqatta'ah daripada huruf-huruf hijaiyah yang 28. Jadi huruf hijaiyah ada 28. Daripada huruf hijaiyah itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang 14 sahaja huruf huruf daripada huruf hijaiyah untuk dijadikan sebagai huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka fawatih bagi beberapa surah-surah dalam Al-Quran. Dan huruf-huruf ini ialah huruf-huruf yang indah-indah semuanya yang disebutkan oleh guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, dihimpunkan dengan satu ucapan nassun hakimun qati'un lahu sir. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini ialah nas yang bijaksana, yang qati', yang putus, yang diyakini. Lahu sir, padanya ada rahsia. Pada huruf-huruf yang menjadi permulaan beberapa surah ini ada rahsia. Lahu sir.
Ya, kata al-Imam Allahumma salli sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang seperti mana disebut dalam tafsir At-Tabari, lillahi fi kulli kitabin sirrun wa sirru al-Quran fawatihus suwar. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala ada rahsia-rahsia, ada menyimpan rahsia-rahsia bagi kitab-kitab, dan rahsia bagi Al-Quran, kitab yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW ini, ialah terdapat dalam huruf-huruf muqatta'ah ini. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah, huruf-huruf muqatta'ah ini tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh untuk kita kata huruf ni tak ada makna, tak ada gapo huruf ni. Kita kata huruf ni tidak ada makna. Sebab itu para ulama dalam mentafsirkan huruf muqatta'ah ini terlampau banyak aqwal, perbezaan pendapat dalam mentafsirkan apakah yang maksudkan dengan alif lam mim. Sehingga disebutkan oleh al-Imam Ibn Ashur, Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, ada lebih 20 makna bagi alif lam mim. Ada lebih 20 makna bagi alif lam mim. Sebab itu huruf-huruf ini boleh jadi kita jadikan sebagai zikir. Ada setengah ulama, antaranya al-Imam Musyadhiri rahimahullah, menjadikan hizib baharnya ada huruf muqatta'ah ini, ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain sin qaf, yasin, disebutkan dalam hizib bahar. Dan disebutkan juga oleh para ulama yang lain, menjadikannya sebagai satu zikir. Kerana mungkin boleh jadi mengikut satu pendapat oleh al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, yang mengatakan apabila dibaca huruf muqatta'ah ini, maka akan mari malaikat, akan datangnya malaikat yang khusus untuk melakukan kerja-kerja yang tertentu untuk mengawasi manusia. Jadi itu ada satu pendapat, tapi pendapat itu juga memerlukan kepada dalil. Jadi kebanyakan daripada pendapat-pendapat yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan huruf muqatta'ah ini tidak ada sandaran yang jelas. Oleh sebab itu pendapat yang masyhur dan yang rajah dalam mentafsirkan huruf muqatta'ah ini ialah yang disebutkan oleh al-Imam Suyuti tadi, bahawasanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala pada huruf muqatta'ah tadi. Jadi al-Imam Suyuti menjadikan tafsiran huruf muqatta'ah itu ialah daripada perkara yang mutasyabih. Perkara yang mutasyabih lawannya perkara yang muhkamat. Perkara yang mutasyabih bermaksud perkara-perkara yang tidak ghairu bayyin, yang tidak jelas dalam Al-Quran. Jadi ada perkara-perkara yang tidak jelas dalam Al-Quran, ada perkara-perkara yang jelas dalam Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fayaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Jadi orang-orang yang beriman, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh ilmunya, bila bertemu dengan ayat yang mutasyabihat ni, mereka berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan dia, kami amiruha kama jaa, kami hanya menyebutkan ayat itu seperti mana yang Nabi SAW sebut, tanpa kita mentafsirkannya. Kita hanya beriman kepada huruf-huruf muqatta'ah ini tanpa mentafsirkannya. Jadi itu ialah mazhab salaf dalam memahami ayat mutasyabihat. Dan al-Imam Suyuti dalam mentafsirkan alif lam mim memilih jalan untuk beriman kepada ayat ini tanpa mentafsirkannya. Adapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada di kalangan para ulama yang mentafsirkan apakah maksud bagi alif lam mim. Kerana alif lam mim ini ialah huruf-huruf yang tidak pernah disebut oleh orang Arab. Orang Arab ni kaya dengan perbendaharaan syair, atau kaya dengan bahasa mereka. Syair mereka sangat indah, sangat hebat. Tetapi tidak ada dalam syair-syair orang Arab ni huruf-huruf yang diletak begitu. Yang diletak seperti kalau orang putih ada. Kalau bahasa kalau tulisan Rumi ni ada. Contoh kita kata contoh kita kata kalau di Kelantan ni SMO, Syarikat Muda Osman, tapi orang hok tak tahu SMO, dia tak tahu. Contoh kalau orang di Pahang tu dia ada TF,
TF tu saya pun tak tahu. Pasaraya yang besar di Pahang, TF atau TMG. TMG ada nama Kelantan. Jadi kadang-kadang huruf tu kita tak tahu yang merujuk kepada perkataan apa. Ya, kerana digunakan dalam bahasa Inggeris singkatan-singkatan begitu. Ya, singkatan-singkatan yang asalnya singkatan itu merujuk kepada kalimat. Tapi dalam bahasa Arab tidak digunakan begitu. Ya, jadi bila digunakan oleh Nabi SAW, ya, pada ketika Nabi SAW itu berada pada dalam masyarakat, ya, yang sangat hebat ilmu bahasa Arabnya, maka seolah-olah Nabi SAW membawa satu bahasa yang luar biasa. Maka itu menzahirkan mukjizat Al-Quran. Membawa satu uslub bahasa yang luar biasa yang tidak pernah digunakan oleh orang Arab, iaitu huruf muqatta'ah. Jadi sebab itu apabila dibacakan huruf muqatta'ah alif lam mim dibacakan kepada orang-orang kafir, maka mereka pun senyap, maka mereka pun dengar. Kenapa? Kerana itu bukan cara yang sepatutnya orang Arab ni baca gunakan perkataan-perkataan huruf-huruf mereka. Jadi sebab itu huruf muqatta'ah ini menzahirkan mukjizat Al-Quran, ya, kerana orang Arab menggunakan huruf itu dalam perkataan mereka tapi tidak digunakan dengan cara itu. Ya, apabila digunakan dengan cara itu, maka banyak rahsia yang tidak diketahui oleh orang Arab, ya, ketika zaman Rasulullah SAW. Baik. Kemudian lebih lagi yang penjelasan qaul-qaul yang lain itu boleh rujuk kepada kitab tafsir. Jadi kita tengok ayat yang seterusnya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, atau cara baca dia, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu satu cara baca dengan waqaf ta'anuq tu. Itu yang lagi masyhur. Ataupun cara yang kedua, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Salah satu daripada cara baca tu, kedua-duanya ada makna yang berbeza. Jadi waqaf ta'anuq bermaksud kita harus untuk waqaf pada salah satu daripada tempat berhenti ada tanda titik 3, dan tidak boleh untuk kita waqaf lagi pada tempat titik 3 yang kedua kalau dah wakaf yang pertama. Baik. Zalikal kitab. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, zalika ay hadha al-kitabu alladhi yaqra'uhu Muhammadun la raib la shakka fihi annahu min indillahi wa jumlatin nafyi khabarun mubtada'uhu zalika wal isyaratu bihi lit ta'zim. Baik. Jadi maksud zalika ay haza. Al-Imam Suyuti mentafsirkan perkataan zalika itu dengan maksud haza. Itu ialah satu pendapat mengatakan haza ialah zalika itu maksudnya ini. Zalika itu ialah isim isyarah lil ba'id, ya, tetapi dimaksudkan di situ ialah haza. Kenapa? Kerana Al-Quran itu tidak jauh. Al-Quran itu berada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana itu ditafsirkan zalika itu dengan isim isyarah lil ba'id itu dengan isim isyarah lil qarib ay hadza. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat dalam terjemahan Al-Quran yang ada pada kita, maka kita akan melihat terjemahan bagi zalikal kitab ialah ini adalah kitab. Bukan itu adalah kitab. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim isyarah lil ba'id, ya, zalika yang memberi maksud itu. Tapi apabila ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti sebagai hadza, dan itulah menjadi rujukan kepada terjemahan-terjemahan yang ada, ya, pada kita ini, sebab itu diterjemahkan dengan ini adalah kitab. Ya, pun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, zalika itu memberi maksud. Bila kita melihat kepada penggunaan zalika, maka kita akan tahu zalika itu isim isyarah lil ba'id. Ya, tetapi isim isyarah zalika juga memberi maksud lit ta'zim. Ya, isim isyarah zalika juga memberi maksud lit ta'zim, bukan lil ba'id tetapi lit ta'zim. Perkara ini disebutkan juga oleh Imam Suyuti selepas ini. Jadi maksud zalikal kitab bukan maksudnya ini adalah kitab.
ya, tetapi itu adalah kitab. Dan kita katakan itu bukan bermaksud kitab itu jauh daripada kita, tapi maksud kita mengagungkan Al-Quran. Kitab itu ataupun itu adalah kitab. Ya, itu adalah satu-satunya kitab. Jadi gunakan alif lam lil ahdiyah di situ, alif lam yang khusus, bermaksud zalikal kitabul wahid yang disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Darras dia sebutkan zalikal kitab, ya, kalau mengikut di sini Al-Imam Suyuti menjadikan khabarnya ialah la raiba fi, ya, zalika, kemudian al-kitab atfu bayan, la raiba fi itu khabar, ya, al-jumlah khabariyah, al-jumlah fi mahalli raf'in khabar bagi zalika, ya, tetapi sebahagian para ulama menjadikan zalika itu adalah mubtada dan al-kitabu adalah khabar, bermaksud itu ialah satu-satunya kitab. Itu adalah satu-satunya kitab. Kemudian la raiba fihi itu khabar sani, yang kitab itu pula tidak ada keraguan padanya pada al-kitab. Jadi sebab itu digunakan al-kitab, digunakan alif lam, bermaksud tidak ada kitab lain yang boleh dinamakan al-kitab. Ya, al-kitab, satu-satunya al-kitab yang boleh dinamakan al-kitab ialah Al-Quran Karim. Ya, satu-satunya kitab yang boleh disifatkan dengan alif lam, ya, disifatkan dengan al-kitab. Bila sebut al-kitab, orang tak nampak dah melainkan Al-Quran. Ya, maka itu adalah Al-Quran Karim. Ya, seperti mana kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Madinah. Kalau sebut Al-Madinah, maka kita terus faham bahawa Al-Madinah itu bukannya mana-mana bandar, tapi Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Qahirah. Ya, Al-Qahirah itu bukan maksud orang yang qahara, orang yang orang yang qahara bermaksud orang yang apa nak terjemah dia. Tapi Al-Qahirah itu merujuk kepada bandar Qahirah. Begitu juga Al-Kitab. Bila sebut Al-Kitab, bukan kita ingat kepada mana-mana kitab, tapi dia merujuk kepada satu-satunya kitab, iaitu Al-Quran. Zalika, ya, itulah yang maha agung, yang maha tinggi, itulah satu-satunya Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Ya, jadi penggunaan zalika itu membawa faham kepada kita untuk kita bertaamul dengan Al-Quran. Terdapat adab-adab yang sangat banyak untuk kita belajar. Ya, perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dengan banyak dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi zalikal kitab memberi faham kepada kita Al-Quran ialah kitab yang perlu untuk kita bertaamul dengan Al-Quran dengan penuh adab. Nak baca Al-Quran kena ada ismayah, nak baca Al-Quran kena memakai pakaian yang suci, nak baca Al-Quran kena menghadap kiblat. Ya, banyak perkara-perkara sunat dalam kita membaca Al-Quran. Kerana zalikal kitab, kerana kitab itu ialah kitab yang kita kata zalika lita'zim, untuk kita mengagungkan Al-Quran. Kemudian perkataan la raiba fi, ya, jadi kita kata bahawasanya kitab itu, ya, kata Al-Imam Muhammad Abdul Darras, dia kata al-kitab itu ialah satu dakwaan. Dengan kita kata kitab itu ialah satu-satunya kitab, tak ada kitab lain yang boleh untuk challenge, atau tak ada kitab lain yang boleh untuk mengatasi Al-Quran. Zalikal kitab itu satu-satunya kitab. Kemudian orang tanya mana bukti dia? Mana bukti bahawasanya Al-Kitab ini ialah satu-satunya kitab? Mana bukti bahawasanya Al-Quran ini ialah satu-satunya kitab yang boleh kita namakan sebagai Al-Kitab? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi dua hujah, memberi dua burhan, hujah bahawasanya Al-Quran ini ialah satu-satunya kitab kerana la raiba fi. Kerana Al-Quran ini ialah satu-satunya kitab yang tidak ada raib, bermaksud syak, tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada keraguan padanya, bermaksud kata sebagian para ulama mengikut hakikat yang sebenar, tidak ada keraguan. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka akan kata Al-Quran ini ada keraguan. Ya, jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya secara hakikatnya.
Dan kata Al-Imam As-Sawi rahimahullah, dan kitab ini tidak ada keraguan padanya bagi orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran dalam Al-Quran, sama ada dia orang yang beriman ataupun dia orang yang kafir. Bila dia betul-betul membaca Al-Quran dengan mencari kebenaran, maka dia akan peroleh hidayah. Kerana zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ayat ini menyebabkan ramai orang kafir masuk Islam. Ramai orang kafir masuk Islam dengan membaca ayat zalikal kitab la raiba fi. Kalau kamu ada keraguan dalam agama, bacalah kitab. Kerana kitab ini tidak ada keraguan. Kalau kamu sedang mencari kebenaran, bacalah kitab ini. Kerana kitab ini ialah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fi bermaksud satu kebenaran yang tidak ada keraguan pada kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini. Jadi itu satu sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan selepas zalikal kitab. Zalikal kitab itu ialah satu dakwaan, kemudian dikuatkan. Kenapakah kitab Al-Quran ini sebagai satu-satunya kitab yang kita perlu angkat sebagai satu kitab yang utama bagi seluruh umat manusia? Kerana yang pertama, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Dan yang kedua, sifat bagi kitab ini ialah hudan lil muttaqin. Kitab ini menjadi hudan. Hudan kita telah sebutkan dalam sesi surah Al-Fatihah sebelum ini, dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Maksud hudan, hudan itu ialah masdar, maksudnya memberi hidayah. Hidayah kita boleh fahami daripada dua maksud. Sama ada hidayatul dilalah, bermaksud hidayah dengan memberi petunjuk. Yang kedua hidayatul taufik, yang kedua bermaksud hidayah yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan untuk beramal. Jadi kitab ini memberi hidayah dengan maksud yang pertama, memberi petunjuk, memberi panduan kepada orang yang bertakwa. Yang kedua membaksud hudan dengan memberi maksud Al-Quran ini memberi kekuatan, taufik untuk beramal bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak ambil manfaat daripada Al-Quran, maka kita perlu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya sekiranya kita belum mencapai tahap muttaqin, maka Al-Quran tidak memberi manfaat kepada kita. Jadi Al-Quran cahaya dia akan tembus ke dalam hati orang yang bertakwa. Al-Quran akan menyuluh hati sesiapa sahaja yang membuka hatinya terhadap Al-Quran, ingin menerima kebenaran. Dan takwa itu ada beberapa darajat. Takwa bermaksud takut ataupun berlindung diri. Yattaqi melindung diri daripada beberapa perkara. Sama ada maksud takwa dengan maksud takut atau kita berlindung. Ada maratib at-taqwa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Juzai Al-Gharnati rahimahullah. Yang pertama ialah takwa yang menjadi maqam Islam. Yang bermaksud seorang itu dia takwa daripada kufur dan syirik. Dia menjaga diri dia ataupun dia melindungi diri dia daripada kufur dan syirik. Maka dia jadilah Muslim. Jadi yang tu peringkat takwa yang pertama, iaitu dia menjadi orang Islam dan dia takut kepada kekufuran, takut kepada syirik, melindungi diri dia daripada kafir dan juga syirik. Dan yang kedua, maqam takwa yang kedua ialah maqam taubat. Maqam taubah, iaitu seseorang itu takut kepada maksiat, dan seorang itu melindungi diri dia daripada maksiat. Maka itu maqam takwa yang kedua, iaitu maqam taubat. Maqam takwa yang ketiga ialah maqam wara'. Maqam wara' bermaksud seseorang itu takut daripada perkara syubhat dan dia melindung diri dia daripada perkara syubhat. Maka itu takwa yang ketiga. Takwa yang ketiga terhadap perkara syubhat. Maka itu disebut sebagai maqam wara'. Kemudian yang keempat ialah maqam zuhud. Bermaksud seseorang itu takut kepada perkara-perkara yang harus. Tadi perkara yang syubhat. Perkara syubhat tu wara'. Zuhud. Zuhud itu lebih tinggi daripada wara'.
Jadi seorang itu takut kepada perkara-perkara yang harus, yang boleh membawa dia kepada perkara yang makruh ataupun haram. Jadi dia bersikap zuhud, dengan cara dia takut kepada perkara-perkara harus yang berlebihan. Kemudian yang kelima ialah maqam musyahadah. Maqam musyahadah iaitu dia takut hudurul ghairillah ala qalbihi. Dia takut hati dia alpa, hati dia leka daripada mengingati Allah walaupun sesaat. Itu maqam musyahadah. Sebelum tu ada lagi maqam maqam muraqabah. Jadi itu antara maqam-maqam bagi takwa. Yang kelima-lima maqam ini semuanya dapat mengambil faedah daripada Al-Quran. Yang kita sebut hudan lil muttaqin. Al-Quran itu memberi cahaya, memberi petunjuk, memberi taufik kepada orang-orang yang terlibat dalam semua maqam takwa ni. Maqam pertama tu sudah pastilah kita orang Islam. Kita takut pada kafir, kita mencegah diri kita pada kafir. Kita masuk kepada orang muttaqin yang kelas pertama, yang tangga pertama. Kemudian yang tangga kedua tawabin, orang yang bertaubat kerana kita takut daripada maksiat. Tangga ketiga, kita takut kepada perkara syubhat. Kalau maksiat perkara yang haram. Yang ketiga, kita takut daripada perkara syubhat. Itu ialah tangga takwa yang ketiga. Tangga itu ialah maqam wara', kemudian maqam zuhud, dan kemudian maqam al-musyahadah dan juga al-muraqabah. Hudan lil muttaqin. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, hudan alladhi yaqra'u Muhammad, kita baca tadi, zalika ay hadha al-kitabu alladhi yaqra'u Muhammad. Jadi kitab yang dimaksudkan di situ ialah Al-Quran. Walaupun disebutkan yaqra'uhu Muhammad kerana kitab Al-Quran masih tidak dihimpunkan pada zaman Nabi SAW. Tapi dibaca pada zaman Nabi SAW dan ditulis secara berselerakan. Kemudian Al-Quran itu dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ayat yang mengatakan zalikal kitab itu memberi isyarat bahawasanya Al-Quran itu akan dihimpunkan dalam satu kitab selepas daripada zaman Nabi Muhammad SAW. La raiba bermaksud la syakka fihi annahu min indillah. Jadi tidak ada keraguan padanya bahawasanya Al-Quran ini ialah daripada Allah. Jadi tidak ada keraguan bahawa Al-Quran itu turun daripada Allah, bukan daripada Muhammad, bukan daripada khayalan Muhammad seperti mana disebut oleh orientalis. Baik, wa jumlatun nafi khabarun. Jadi jumlah la raiba fihi itu ialah khabar kepada mubtada zalika. Wal isyarah, isim isyarah zalika itu lit ta'zim seperti yang kita sebut tadi. Hudan hudan itu ialah khabar yang kedua, ay hadin, maksud memberi hidayah lil muttaqin as-sairina ila taqwa. Jadi Al-Quran itu memberi hidayah kepada orang yang akan menjadi orang yang bertakwa, dengan dia bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, dengan dia melakukan arahan-arahan, perintah-perintah, dan dia meninggalkan larangan-larangan, dittiqaihim bidzalikan nar, untuk melindungi diri mereka dengan perkara itu yang mereka lakukan itu daripada azab api neraka. Jadi ini peringkat takwa yang keberapa tadi? Yang Islam. Kemudian yang kedua lah, peringkat takwa yang kedua, iaitu menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi orang ini akan mendapat manfaat daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah kita rasa tak ada ni nak sambung ayat ketiga dan sehingga kelima. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah sifat-sifat kepada muttaqin yang setelah Allah SWT menyebutkan sifat Al-Quran, zalikal kitab, sifat yang pertama ialah Al-Quran ini ialah Al-Kitabul Wahid, satu-satunya kitab, the only book, satu-satunya kitab. Kenapa dia satu-satu kitab yang istimewa? Kerana zalikal kitab ialah al-haqqu la raiba fi yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Tak ada orang yang boleh cari keraguan dalam Al-Quran, melainkan kalau dicari dia akan temui kebenaran.
Kemudian kitab itu hudan lil muttaqin. Sifat yang kedua, kitab itu sentiasa akan memancarkan cahayanya kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan perbincangan topik daripada menyebut tentang sifat Al-Quran kepada menyebut tentang sifat muttaqin tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari, Allah Subhanahu Wa Taala mengubah topik daripada berbicara tentang sifat Al-Quran kepada terus tentang sifat orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada minggu hadapan. Kita sikit-sikit lah malam-malam ni. Nak banyak-banyak. Takut tak ada. Takut tak ada nak apa? Tak ada nak amal besar. Tak ada berhabis. Takut tak ada habis. Kalau ramai orang dengar tak apa. Tapi malam-malam ni kita boleh tunggu nak tidur, kita dengar sikit sebanyak lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dalam pengajian kita ini diredai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.